Okay, are you ready? Kalau ready, cuba respon sikit. R-E-A-D-Y. Kalau ready. Kalau suara saya slow, tak dengar, beritahu ya. Lagi. Ada 14 orang. Cuba respon sikit. Tak respon tu tak ready lah, jom. Okay, kita jom. Saya nak buat revision sikit. Bab 2 tingkatan 1, iaitu faktor dan gandaan. Factor, contohnya list all the common factor ataupun faktor sepunya. Saya punya singkatan FS lah, faktor sepunya. Faktor sepunya. Okay. Ataupun siapa yang belajar in English, common factor CM. Common factor CF. Common tu sepunya, factor tu faktor lah. Sepunya tu maksudnya sama benda yang sama. Apa benda yang sepunya saya dan awak? Iaitu saya ada buah apple, awak pun ada buah apple. Saya ada buah strawberry, awak ada buah strawberry. Benda sama. Saya ada basikal, awak ada basikal. Itu maksudnya awak ada benda yang sepunya dengan kawan awak. Itu maksud sepunya, benda yang sama. So contohlah kan. Dia suruh senaraikan. Senaraikan semua, list all the common factor ataupun senaraikan semua faktor sepunya bagi 18 dan 20. Ini for those yang ingat CV, memang mantap lah. So 18, 20. Cuba fikir 18 kan. CV apa ada 18? CV apakah start dengan CV 1 berakhir dengan CV 18? Di antara 1 sampai 18 dia ada angka 18. Kalau ingat CV lah kan. Kalau tak ingat payah juga. 1 CV 2 ada kan 18. CV 3 lagi ada tak? 5 tak ada, 6, 4. Okey, 4 betul. 4 ada, 18 tak ada kan? Mana ada kan? 6 kan? 6. Cuba listkan lagi. Tolong cikgu. 9, cantik. Ada kan? 18 lah. Dah settle lah. Lepas tu fikir lagi punya fikir. CV apa? Thank you yang respon. Bagus. CV apakah yang ada 20? 1, 20 confirm. Tulis siap-siap. Gitu. CV apa? 2. Ya betul. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada lah. 10, 20. Settle. Fikir CV je. And then dia tak, ni semua faktor ni. Faktor bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor bagi 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Tapi dia nak faktor sepunya, FS. Faktor sepunya di antara 18 dan 20. So korang tengoklah benda yang sama 1, 1, 2, 2. Apa lagi? Tak ada lah kan. So jawapan dia 1 dan 2. Itu sahaja. Basic ni basic, walaupun basic tak semua orang boleh faham benda ni dan tak semua orang boleh kuasai dengan baik. So kukuhkan yang basic sebab dia akan masuk, benda-benda basic ni akan ditanya semasa bermula tingkatan 4 kalau tak silap. Ada silibus operasi set tingkatan 4. So get ready lah. Nanti nak masuk tingkatan 4 dan dia heret sampai SPM. Okay. Alright, itu saja. Faktor sepunya. Okay, kalau dia tanya lagi kan, contoh yang kedua. What are the common factor? Apakah faktor sepunya bagi 4, 8 dan 12? 4, 8, 12. Buatlah. Tengok nombor 1, 4 kan. CV apa ada 4? 1 dengan 4 confirm. Lagi CV 2. Tengok pula 8, CV apa dalamnya ada 8? 1, 8 confirm. 2, 4. Lagi 12, CV apa ada 12? 1 dengan 12 confirm. Seterusnya 2, 3, 4 dah. Terima kasih. Okay, bagus. So, common factor ataupun faktor sepunya dia, korang tengok apa yang sama dalam ketiga-tiga ni. Ni. Sama kan? 1,
2 dan 4. Itulah faktor sepunya ataupun common factor for 4, 8 and 12. Okay. Itu. Okay. Alright. Habis yang itu. Settle. Sikit je revision hari ni untuk form 1. Okay. Kita sambung lagi. Sambung punya sambung. Tengok punya tengok. Jom. Ayo tengok buku modul masing-masing. Cikgu dah habis belum? Bab 2 dah habis kan? Cuba respon sikit. Yang join 2 minggu lepas. Dah kan? Cuma buat latihan atau tak buat je. Tu je. Tak buat, sangkut. Biasanya akan sangkut. Jawab periksa, ada periksa minggu depan kan? Bukan doa kan? Kebiasaannya macam tu. Tak buat latihan, memang dalam periksa kemungkinan besar akan blank, blur, sangkut. Sangkut teruk bila nak jawab periksa. Sebab tu buat latihan. Nak catch up balik, tengok balik video recording tu sebelum cikgu delete. Sebab di video recording ni dia valid dia sebulan je. Masuk bulan Mei, tak adalah yang bulan 4 punya. Dia valid dia sebulan je. Okay. Yang tak join tu kan, tengok video recording. Tengok 15 minit sehari, 4 hari settle lah 60 minit. Kalau hendak 1000 daya. Jom masuk bab seterusnya hari ni, rumus algebra. Putih panggil apa lah bab ni? Dah belajar belum kat sekolah? Cuba respon sikit. Dah ke belum? Dah. Dah dah. Kalau dah faham lah kan. Kalau cikgu tanya lagi kau kena boleh jawab. Kena boleh jawab. Dah hopefully faham lah. Tengah belajar kat sekolah. Belum? Okay, alright. Belum. Ada yang belum. Okay, kalau belum, inilah masanya untuk lebih ke hadapan berbanding ni sekarang. Jom. Saya cerita siap-siap. Rumus algebra ni akan dipakai cikatan 2, 3, 4, 5. Saya cerita siap-siap. 3, 4, 5. Termasuk yang ambil matematik tambahan, aliran sains pada 3 dan 4, 5. Saya cerita siap-siap. Akan dipakai, selalu pakai. Siapa yang tak fokus betul-betul benda ni, sangkut lah. Biasanya akan sangkut dan pening. Okay, look at the screen, fokus. Hanya perlukan masa kurang daripada sejam saja untuk habiskan kelas ni. Baik. Okay. Kena panaskan cuaca, kena tahan lah. Itu cabaran belajar biasa tu. Okay. Okay, ada soalan apa-apa nak tanya? Ada tak? Sebelum kita mulakan. Tak ada ya? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada cikgu start ya? Ada soalan? Tanya je, tanya. Ada Okey. Jom, tengok. Nombor 1. Nombor 1. Tengok dulu. Tengok betul-betul. Okey. Dia nak huruf yang bertanda dalam kurungan tu sebagai kepala ataupun perkara rumus. Contohnya, express apa yang ada dalam kurungan yang dia bagi tu sebagai kepala ataupun sebagai huruf yang berada di depan sekali. Contohnya macam ni. A tambah B tolak 4. Dia pun bagi dalam kurungan dia nak B kan. Maksudnya you all kena express ataupun tinggalkan B tu seorang-seorang. Bila nak tinggalkan B seorang-seorang, awak tengok B tu duduk sebelah mana, duduk belah ni kan. Siapa yang kacau dia? Negatif 4 kacau dia. B tu dia sekarang dia depress. Dia tak nak orang ganggu dia. So negatif 4 kata kat dia, you have to move out from here. Awak kena pindah daripada rumah ini sekarang. Okay, dia pun pindah. Pindah dia negatif 4. Wajib bila pindah dia akan jadi positif 4. So sama dengan B dah siap. Dah tinggal seorang-seorang. Kalau nak tulis terbalik pun boleh. Switch side sahaja. B sama dengan A tambah 4 pun diterima. Ataupun B sama dengan 4 tambah A pun diterima. 3-3 confirm betul. Nah salin. Cikgu start dengan flow yang sangat-sangat menarik ni. Start daripada awal. Kalau tak faham tanya. Ingat, our mission is
untuk meninggalkan huruf dalam kurungan yang diminta tu sendirian. Okay, sendirian. Okay, ada. Okay, dah copy paste. Banyaklah kes dia, nanti kita tengok satu persatu. Tu yang pertama. Boleh kita proceed? Yes or no? Kalau yes, komen yes. Respon sikit, yes. Yes, cantik. Okay, thank you for your response. Baik, nombor 2. Nombor 2, banyak ni contoh. Okay, nombor 2. A sama dengan negatif B tolak 4. Pun nak B sendirian. So, you all tengok siapa ganggu B. B ni tengah stres tau. Sikit nak bunuh diri. So kena pindah lah siapa yang orang-orang toksik kan. Kena pindah. Ni 2 ni kacau dia yang cikgu bulatkan ni. Nak B sahaja, bukan negatif B. B sahaja kena pindah. So siapa yang paling jauh, negatif 4. Yang paling jauh tu dia senang nak pindah. Senang pindah. Sebab dia paling jauh. Senang nak pindah. Pindah dulu dia. Tinggal lagi negatif B. Alamak. Ada lagi yang kacau B ni. Negatif. Negatif. Bila nak pindah sana boleh buat kurungan macam ni. Buat kurungan macam ni. Dah pindah tapi ada kurungan macam ni. Dah pindah So negatif jumpa dengan positif tak nampak ni negatif. Negatif jumpa dengan positif negatif. Dah siap. Dah siap dah. Ataupun switch sides. Negatif A tolak 4. Ataupun negatif 4 tolak A. Sama ketiga-tiganya semua dikira betul. Satu persatu saya tunjukkan. Nah, copy paste saling cantik-cantik. Cikgu dah payung siap-siap dah. Okay. Seterusnya. Boleh proceed? Angkat tangan sikit. Angkat tangan. Ada tangan tak? Bismillah. Alhamdulillah. Tengok tangan 17 orang ni. Ada tak? Siapa yang betul-betul fokus, biasanya dia akan sukses. Keluarlah soalan macam ni, dia akan boleh jawab. Tak sangkut. Fokus kunci dia fokus je. Fokus, tarik nafas. Kalau rasa ngantuk, bangun-bangun sekejap. Bukannya cikgu check kat kamera pun. You all tak buka kamera pun, saya tak marah. Tapi kena jujur lah. Kalau belajar sambil tengok Netflix, tak boleh lah. Tak boleh lah, tak jadi lah. Sangkut terus lah. Okay, nombor 3. A sama dengan apa lagi? 2B tambah 4. Okay. Pun nak B juga. Masih lagi nak B. Tengok siapa kacau dia. 2 dan 4. Siapa paling senang nak pindah? Cuba jawab. 2 ke 4 paling senang nak pindah? Yang paling senang ni yang duduk jauh dengan dia. Cuba komen sikit. 2 ke 4? Yang paling melekat dengan tu, yang itu memang susah gila nak pindah. 4 kan? So pindah 4 tu. 4 pindah sana jadi negatif 4 sama dengan 2B. Okay, cantik. 2B ni asalnya 2 darab B. Jadi kita nak B je kan. 2 ni you have to move, cakap kat dia. Bila dia pindah, asal dia darab, dia akan jadi bahagi. Dia akan jadi macam ni. A tolak 4 bahagi 2. Bahagi 2 sama dengan B. Sebab asal dia darab. 2 darab B kan 2B. Bila pindah sana, automatik jadi bahagi. Dan dia kalau proses darab bahagi kan, positif negatif tu tetap sama. Dia tak akan jadi pindah sana jadi negatif 2 tu. No, dia akan jadi tetap positif 2. Untuk darab bahagi sahaja. Kalau macam ni,
pindah sebelah-sebelah macam ni, ini memang wajib lah. Positif 4 jadi negatif 4. Sebab dia tak melibatkan darab bahagi. Kalau yang melibatkan darab bahagi, buat catatan. Darab bahagi 2B ni kan, dia asalnya daripada darab, tukar jadi bahagi. So, 2 tu tetap positif, pindah mana-mana pun akan tetap positif sampai bila-bila. Ingat tu. Okay. Tapi tak cantik lah tulis bahagi macam ni kan. Bahagi tu kita tukar kepada per. So, inilah jawapannya. Dah siap. Tulis macam ni pun boleh. Switch sides pun boleh. Side kan macam ni. Tukar tempat saja. Dah siap. Sama saja. Hari ni lah rumus algebra. Okay. Copy paste dulu. Salin. Ada soalan tak nak tanya? Soalan. Oi, boringnya cikgu cakap seorang. Azikah, Kaisarah, Muaz, Adam, Adi, Kristina, Hadi, siapa lagi? Semualah semua. Ailisa. Ada soalan tak? Cakap je, tanya je apa-apa. Do you have any questions? Ataupun cikgu nak proceed? Cikgu, saya dah buka ruang soalan. So nanti tak boleh lah cakap kat mak. Tak faham lah. Tak faham kena tanya sekarang. Tanya je. Tulis ke nak cakap pun boleh. Okay? Sebab sekejap lagi korang kena buat latihan. Okay, seterusnya. 4. Faham betul-betul? 3A sama dengan negatif 15B. Pun nak B juga. Masih lagi B. Siapa yang kacau B? Iaitu negatif 15. Asalnya kan negatif 15 darab B. So you all kena pindahkan negatif 15. Dia akan jadi bahagi lah. Bahagi. Ambil sekali dengan negatif. Ingat proses darab dan bahagi. Negatif di depan angkanya, posisi di depan angkanya tetap tak berubah. Tapi tak cantik tulis bahagi. Cantiknya tulis per. Jadi macam ni. Dah siap. Belum lagi. Kecilkan, pemudahkan. Bahagi 3 atas, bahagi 3 bawah. You all akan dapat A sama dengan negatif 5 sama dengan A per negatif 5 sama dengan B. Siap. Okay. Alright. Ataupun negatif A per 5 sama dengan B pun boleh diterima. Ataupun B sama dengan negatif A. Negatif A. Okay, negatif tu berada di tengah-tengah per ni. 5 pun diterima. Mana-mana boleh. Tak kisah. Semuanya diterima. Okay. Copy paste. Ya. Okay. Alright. Boleh kita teruskan? On ke tak on? Komen sikit. Kalau on. Kalau boleh on. O-N. Ada lagi setengah jam lebih kurang. 39 minit. Tahan. Bertahanlah kamu. Sebab you ada mak ayah untuk dibalas jasa. Cara nak balas jasa, belajar rajin-rajin, belajar betul-betul, belajar sampai pandai. Dan tunjukkan, give them the best results. Itu cara nak balas jasanya mak ayah. Sementara mereka masih hidup. Ingat tu. Ingat tu. Sebab tu kena belajar rajin-rajin. Sejam. Tahan. Sebab awak ada mak ayah untuk dibahagiakan, untuk dibanggakan. Yeah. Alright. 5. A sama dengan tak habis-habis. A kan. Boring lah cikgu, boring. Okey lah. P pula. P. Pinocchio. Q Haida. Tiba-tiba masuk nama artis pula. Macam ni pula. Dia nak Q sebagai sebutan.
Okay. Q sebagai sebutan. Q ditinggalkan sendirian. Okay. Yang kacau dia ni lah. Punca kuasa 2 ni. So bila dia pindah sana kan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh pindah sana. Nak buat macam mana caranya kalau nak hapuskan punca kuasa 2 ni, based on tingkatan 1 punya style atau punya syllabus, dia ni kalau lawan bagi punca kuasa 2, simbol punca kuasa 2 kan, lawan dia adalah kuasa 2. Sebab dia memang satu level kuat lah, sama darjat. Bila sama darjat dia boleh potong. Bila letak kanan kuasa 2, kiri pun kuasa 2. Sebab apa dia letak kuasa 2? Sebab nak potong, nak hapuskan punca kuasa 2. Bila kanan letak kuasa 2, kiri pun letak kuasa 2. Kiri pun letak kuasa 2. Okey. Apa ni? Ismah. Nombor 2 Ismah. Alamak. Dah lebih lah tu. Dah lebih. Lebih pula. Bukan lebih. Dah jauh sangat tu. Nanti tengok recording ni. Okey. Okey. Kiri pun letak kuasa 2. And then buat. Tulis balik. P kuasa 2. And then yang ni Q dah siap. Ataupun Q sama dengan P kuasa 2. Sama sahaja. Tukar tempat. Kalau punca kuasa 3, lawan dia kuasa 3. Kiri kanan letak kuasa 3. Tulis. Okay, alright. Seterusnya 6. P sama dengan negatif. Pula dah kacau betul lah. Negatif. Punca kuasa 3 Q. Nak Q juga sebagai sebutan, sebagai kepala. Tengok siapa nak kacau dia ni. Ada 2 benda yang kacau dia. Negatif, punca kuasa 3. Siapa yang paling rapat dengan dia? Dia paling lambat yang akan pindah. Siapa paling cepat jauh dengan Q, dia akan pindah dulu. So, saya nak tanya awak semua. Please comment, respond. Mana satu yang akan pindah dulu? Yang berada jauh dengan Q. Negatif ataupun punca kuasa 3? Komen sikit. Tengok Abu dah tahu siapa yang paling jauh dengan Q. Cuba respon semua orang. Negatif ke punca kuasa 3? Yang paling jauh. Yang paling jauh ni susah. Dia paling senang nak pindah. Negatif kan? Oh, cantik, pandai, bijak-bijak. So pindah. Pindah dulu. Pindah. Okay. Pindah sana. Just pindah macam tu je. Jadi negatif. Dia asalnya macam ni. Dia asalnya negatif 1 ni. Negatif 1. Kan? Ni. Negatif 1 asalnya darab dengan punca kuasa 3 bagi Q. Kan? Bila negatif 1 pindah, negatif tu ambil sekali. Asalnya darab, dia akan jadi bahagi. Ingat macam tadi kan? Dia darab, bila pindah jadi bahagi. Jadi bahagi jadilah macam ni. So P bahagi negatif 1, negatif P. So jadi macam ni. Ni dia punya perjalanan kenapa P tu jadi negatif P. Tulis. Asalnya negatif 1 darab dengan punca kuasa 3Q. Bila dia pindah, negatif tu ambil sekali. Asalnya dia asal daripada darab kan. Pindah ke sana akan jadi bahagi. Dia dibahagikan oleh P. Okay, dah. And then ada lagi benda yang kita nak hapuskan, which is punca kuasa 3. So just letak kuasa 3 kiri dan kanan. Kuasa 3 kiri dan kanan. Ni boleh potong. Belah sana akan jadi negatif P kuasa 3 sama dengan Q dah siap. Ataupun Q sama dengan negatif P kuasa 3. Dah siap dah. Enam dah contoh banyak ni. Ada soalan?
Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, cantik. Okay. Kenapa kena potong cikgu? Sebab kita nak hapuskan punca kuasa 3 tu. Bila nak potong, kena potong dengan kuasa 3. Tu lawan dia. Tu wajib lawan dia. Kat mana ambil ni kuasa 3, punca kuasa 3 ni? Form 1, tajuk punca kuasa 2, punca kuasa 3, kuasa 3. Tu form 1 punya syllabus. Sebab tu benda-benda basic form 1 ni kena counter segera. Sebab tu saya buat revision. Tapi kalau you tak datang kelas, macam mana nak pandai kan? Revision macam mana nak buat revision? Macam mana nak tahu? Kena datang kelas lah. Okay? Alright. Lagi. 7. Tengok lagi macam-macam contoh. P sama dengan punca kuasa 2 Q per 4. Pun nak Q sebagai sebutan, Q ditinggalkan sendirian. Siapa yang paling jauh dengan Q? Cuba respon semua orang. Punca kuasa 2 ataupun 4. Siapa yang senang nak pindah? Senang cerita. Punca kuasa 2 ke 4? Yang paling kena pindah dulu. Siapa yang kena pindah dulu? Punca kuasa 2 ke 4? Nombor 4. Lagi respon. Punca kuasa 2 ke 4? Punca kuasa 2, cantik. Nak pindahkan dia, maksudnya kena hapuskan dia dulu. Kena kuasa 2 kiri dan kanan. Kanan kuasa 2 wajib, kiri pun kuasa 2. Kena adil. Okay, potong. So jadilah P kuasa. Thank you for your response. Bagus. So tinggallah Q per 4. Dah potong kan? Okay, dah potong. Okay, itu. Ini tadi cikgu cerita. Ada lagi yang kacau 4, iaitu yang kacau Q iaitu 4. 4 tu asalnya daripada si Q bahagi 4 kan. Bila dia pindah sana sebab dia kacau Q, dia akan jadi darab dengan P. 4 darab P kuasa 2 sama dengan Q. So Q sama dengan 4P kuasa 2. Dah siap. Step by step. Ni step yang awal-awal. Latih korang dah power tengok pun terus dapat jawapan. Tengok soalan terus dapat jawapan. Q sama dengan apa. Tapi nak capai tahap tu, kena buat latihan lah. Tujuh. Okay. Ambil. Tulis. Ada soalan, tanya je. Tanya terus. Jangan tangguh-tangguh. Tanya je. Cikgu. Ya. Kenapa part tu dia duduk sebelah P lah? Dia kan dulu kan mula kat P kan asal ke Q. Macam mana? Sekali lagi. Kan yang 4 darab P kuasa 2 tu kan. Kenapa dia pindah ke P ni lah? Macam ni? 4 tu pindah kepada P. Kenapa? Sebab kita nak tinggalkan Q tu sendirian. 4 yang kacau dia kan. Sebab tu 4 kena pindah. Faham tak? Faham. Target kita yang dalam kurungan tu, soalan dalam kurungan tu, dia nak Q tu sendirian. Okay? Alright. Okay. Okay. Alright. Okay. Ada lagi soalan? Tanya je. Biasanya yang banyak tak? Lagi tanya. Ya. Kalau bubur jawapan 4P kuasa 2 sama dengan Q, betul ya? P, macam mana? Kalau bubur jawapan 4P kuasa 2 sama dengan Q, betul ya? Betul, sama. Tukar kiri kanan sama, tetap sama. Okay. Dua-dua diterima, no kompromi. Thank you. Bagus, tanya soalan. Tanya je. Biasanya yang banyak tanya soalan ni memang perform lah. Biasanya dia boleh jadi perform. Bagus, tanya. Kalau dah faham tak apalah. Betul-betul faham, bagus. 8.
Lagi. P lagi. Alahai, P lagi. P sama dengan punca kuasa 3, 4 pula duduk atas, Q duduk bawah. Nak Q sebagai sebutan. Tinggalkan Q tu seorang-seorang. So, kena pindahkan punca kuasa 3. Kena hapuskan punca kuasa 3 dulu. Kena lagakan, gaduhkan dia dengan kuasa 3. Kanan ambil kuasa 3, kiri pun wajib kuasa 3. Gaduh punya gaduh dah potong. Belah kiri tinggal P kuasa 3. Belah kanan tinggal 4 per Q. Sekarang ni, kita punya mission Q tau. Q. Nak Q. Dan benda yang kita nak tinggal sendirian tu mesti berada di atas per. So, hak belah kiri ni, kan, ni antara teknik dia lah. Belah kiri ni, dia asalnya per 1. Apa-apa bahagi 1 kan dapat benda tu balik. Saya buat per 1 sebab nak bagi nampak kiri dan kanan tu ada per. Okay, and then korang tukar je. Atas pergi bawah, bawah pergi atas. Macam tu, tukar macam ni. Dia akan jadi 1 per P kuasa 3. Ni teknik yang pertama. Okay, sama dengan Q. Tukar 180 darjah, tukar tempat. Nampak? Supaya benda yang kita nak tinggal sendirian tu, huruf yang kita nak tinggal seorang-seorang tu duduk atas per. Mesti sentiasa berada di atas per. So, siapa yang kacau Q sekarang ni? 4. 4 bahagikan asalnya. Q bahagi 4 ataupun Q bahagi per 4. So, bila pindah dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab. So, akan jadi darab dengan 4. Tinggalkan. So, 4 darab 1, 4 per P kuasa 3 sama dengan Q. Dah siap. Ini teknik yang pertama. Go. Yup. Satu tu main mana satu tu? Satu apa-apa kan bahagi 1 kan dapat benda tu balik. Sebab tu saya buat per 1. Faham tak? Jasa daripada sini. Hijau ni. Supaya nampak kiri kanan tu pecahan. Ada pecahan. P kuasa 3 bahagi 1 kan P kuasa 3. 4 bahagi 1 kan 4. Faham tak? Apa-apa bahagi 1 kan dapat benda tu balik. Saya sengaja wujudkan supaya nampak kita nak pindah di mana. Boleh tangkap? Boleh tak boleh? InsyaAllah. Tanya. Jangan kau buat faham. Sangkut. Memang biasanya sangkut nak jawab soalan. Tak percaya nanti periksa minggu depan ke 2 minggu depan, you all jawablah soalan keluar nanti. Kalau sangkut tu memang tak cukup latihan tu. Kalau sangkut memang confirm tak cukup latihan, buat-buat faham ataupun tak faham sepenuhnya ilmu tu. Korang cek sendiri. Masing-masing boleh cek. Okay. Ada lagi soalan? Kenapa 9 tu kena per dengan 4? 9 tu kena per 4. Mana ada 9? Q. Saya dah terbalikkan. Dengar tak saya cerita ni? Saya kata saya terbalikkan 180 darjah. Sebab saya nak Q tu duduk atas per. Faham tak? Benda yang kita nak cari tu mesti berada, benda yang kita nak tinggalkan sendiri tu mesti berada di atas per. Rumus algebra memang tajuk susah ke cikgu? Tak susah. Masuk je kelas, fokus, tanya soalan, buat latihan. Tak susah. Tapi dialah ibu antara ibu rumus algebra ni, saya cakap sekejap. Dialah antara benda tapak ataupun ibu segala operasi 3 dan 1, 3, 4, 5 nak pakai. Dia berlaku dalam operasi, termasuk dalam subjek lain juga. Ni rumus algebra. Akan dipakai dalam subjek lain juga. Nanti awak akan lalui lah bila nak pakai benda ni. Okay. Alright. Saya tunjuk sekali lagi. Yang tajuk paling susah, semua senang. Tak ada yang susah. Tak ada tajuk paling susah. Semua senang. Masuk tingkatan 4 baru ada susah. 1, 2, 3 semua senang. Sebab saya ajar 1, 2, 3, 4, 5 termasuk matematik tambahan. Sebab tu saya cakap senang. Sebab dia ada teknik-teknik. Okay saya ulang sekali lagi. P kuasa 3. Hak ni 4 per Q kan. Kalau tak nak buat per tadi kan. Buat macam ni je. Tukar tempat je. Nak Q kan. Q ni duduk pergi sana. Korang just pindahkan Q ni pindah sana. P tu duduk tukar tempat Q.
pergi kat tempat Q. Dia akan jadi Q sama dengan 4 per P kuasa 3. Dah siap. Ini paling senang. Just tukar tempat macam tu je. Just tukar tempat macam tu je. Gitu. Okay. Dah Alright. Ini semua teknik. Banyak lagi teknik lah. Tapi stick kepada satu teknik sajalah. 9. P lagi sama dengan, okay. Saya akan gabungkan dengan nota-nota start nota nombor 1 tadi. P sama dengan punca kuasa 2 Q tambah tambah 3. Dia nak Q sebagai kepala, tinggalkan dia sendirian. So yang paling ini dah cerita belum? Okay. Yang paling senang nak pindah yang jauh dengan dia, iaitu positif 3 pindah sana jadi negatif 3. Dah Okay. Siapa lagi nak kena hapuskan, nak pindahkan? Punca kuasa 2. Kalau nak pindahkan dia, kena gaduhkan dengan kuasa 2 supaya dia terhapus. Wajib kiri pun kuasa 2. To be fair, kiri kanan ada kuasa 2. So, kiri tu just tinggalkan macam tu, tak payah kembangkan. Kanan tu just jadi Q. Dah siap. Dah siap lah. Segitu je. Ataupun Q sama dengan P tolak 3 in bracket to the power of 2. Okay. Alright. Okay. Alright. 10. Kita nak masuk nombor 10. Kuasa 2 pula. Boleh ke ni? Boleh tak boleh? Angkat tangan sikit. Kalau masih lagi bernafas, bernyawa. Okay. 10. Tanya je soalan. Sampai korang puas hati masuk kelas ni. Tanya je. Okay. Alright. 10. Ni lain pula. P sama dengan Q kuasa 2. Q kuasa 2 tolak 3. Pun nak Q sebagai sebutan. Tinggalkan Q tu sendirian. Siapa paling senang nak pindah? Cuba jawab sikit. Ada 2 benda yang kacau dia ni. Siapa paling senang nak pindah? Negatif 3. Cantik. Negatif pindahkan dia tak melibatkan darab bahagi kan. Bila tak melibatkan darab bahagi, dia pindah sebelah macam tu. Tapi wajib bertukar tanda depan dia. Jadi tambah 3. Okey, lagi. Siapa lagi nak kena pindah? 2. Kuasa 2 ingat. Sama juga. Kalau nak hapuskan 2, dia kena lagakan dengan punca kuasa 2. Gitu. Sama je. Sama saja. Kalau kuasa 2, punca kuasa 2, nak hapuskan dia, kena gaduhkan dia dengan kuasa 2. Kalau nak hapuskan kuasa 2, sama juga, kena gaduhkan dia dengan kuasa 2. So kiri kanan ada kuasa 2. So potong. So yang tinggal punca kuasa 2 P tambah 3 sama dengan Q. Dah siap. Ingat, kuasa 2, punca kuasa 2. 2 tu je dia gaduh. Kau nampak je kuasa 2 nak hapuskan kuasa 2, gaduhkan dia dengan punca kuasa 2. Nampak je punca kuasa 2, gaduhkan dengan kuasa 2. Macam tu je, sama. Faham ke tak faham ni? Komen sikit. FEHEM kalau faham. Boleh faham tak? Ke buat faham? Payah lah. Kalau susah cikgu. Kalau buat faham payah lah. Payah nak jawab soalan. Cikgu. Yap. Tanya. Yang nombor 10 tu jawapannya kalau tulis kurungan P tambah 3 kurungan sama dengan Q tu ya? Macam mana tu kurungan? P tambah 3 sama dengan Q.
Kurungan, tak ada kurungan. Dia punca kuasa 2. Oh. Mana ada kurungan? Ambil mana kurungan tu? Ingat, setiap jawapan yang awak bagi mesti ada sumber dia. Mesti ada evidence dia. Kenapa dapat macam ni? Kenapa dia dapat ni? Kena fikir. Dia tak boleh main hentam je, contoh lah. Ni biasanya cikgu nasihatkan student cikgu. Setiap jawapan jawapan yang awak dapat tu awak fikir. Datang dari mana jawapan ni? Kena fikir. Kalau tak tahu dari mana, maksudnya awak buat membuta tuli. Membuta tuli ke orang panggil apa buat dengan tak berpandukan ilmu lah kot. Takut gitu je. Okay. 11. Ada lagi. Guna huruf lain pula MN pula. M sama dengan 2N kuasa 2 tambah 5. So dia nak N sebagai sebutan. Okey. Kat sini ada 3 yang kacau N ni. Sebab kita nak N tu tinggalkan seseorang kan. Siapa yang kena pindah dulu? Semua orang jawab. Siapa yang paling jauh dengan N, dia akan pindah dulu. So siapa sekarang ni kena pindah dulu? Semua jawab. 5. Tengok pun dah tahu siapa yang jauh dengan N. Siapa paling rapat, siapa yang paling jauh. Sekata semua jawapan. So positif 5 pindah sana jadi negatif. Dapatlah macam ni. Okey, yang kedua. Keutamaannya. 2 yang kacau dia, yang merah cikgu bulatkan ni. Siapa yang kena pindah dulu? Paling senang, paling mudah nak pindahkan. 2 ke punca kuasa 2 ke kuasa 2? 2 ke kuasa 2? Yang paling senang nak pindah. Cik jawab. Biasanya kuasa-kuasa punca kuasa 2 ni last-last kan? Jawapannya yes, 2. So asalnya ni 2 darab N kuasa 2. Bila pindahkan 2 ke belah sana, dia akan jadi bahagi. Cikgu dah cerita tadi So tinggallah N kuasa 2. Last kali nak potong, nak tinggalkan N tu tanpa kuasa 2, korang kena lagakan dia dengan punca kuasa 2. Kanan ambil punca kuasa 2, kiri pun ambil punca kuasa 2. Adil, kena adil, kiri dan kanan kena ada. So boleh potong. Bila boleh potong, jawapannya adalah N sama dengan yang tinggal M tolak 5/2. Dah siap. Dah siap dah. Gitu. Okay. Alright. Saya stop sampai 11 dulu. 11 nota cikgu bagi. Latihan memang banyak untuk ini. Tapi untuk sekarang ni, okay, awak buka muka surat 17. Muka surat 17. Buat based on 11 nota, 11 guidelines ni yang saya share ni. Yes, saya baru share tadi. Buat based on tu. Nanti lama-lama dah biasa, ada banyak step. Buku apa cikgu? Buku yang kena beli. Saya dah cakap kat mak Nanti tanya mak ya. Okay. Buku Galus tu kan. Okay, muka surat 17. Buka semua orang. Hari ni tak ada pelajar baru. Miss semua orang dah kena ada buku. Pelajar baru tu dikira minggu ni. Minggu tu masuk. Muka surat 17. Soalan B. Soalan 1 sampai 8. Buat sekarang. 1 sampai 8. Kenapa ada kurungan? Dah cerita dah tadi. Nak potong sebab nak potong kuasa 2 tu. Saya dah cerita tadi. Saya dah cerita dah tadi. Cuba dengar betul-betul cikgu cerita. Kenapa ada kurungan? Nak potong kuasa 2 tu, letaklah kurungan. Bagi nampak cantik. Kalau letak kuasa 2 macam tu kan. Kalau cikgu tak letak kurungan ni kan. Tak berapa nak cantik kan. Kita tak kurungan sebab kita nak potong nanti. Kita tak kurungan sebab nak potong nanti. Ada tak cikgu tulis ni? Nampak tak?
Okay. Okay. Buat muka surat 17 soalan 1 sampai 8. Baik. Yang tak ada buku, cikgu yang akan bincang sekejap lagi ke? Buat dulu. Biasanya cikgu tak bincang lah. Sebab kalau buat based on 11 nota cikgu ni biasanya confirm betul. Tak boleh bincang pun tak apa. Tapi kalau nak bincang juga boleh. Nak tanya soalan mana-mana. Sebab 8 soalan yang saya disuruh buat sekarang ni, semuanya notanya ada dalam 11 nota ni. 11 jenis nota ni. Semua ada yang tu. Korang tengok je satu persatu. Okay, buat sekarang go. Kalau tak ada buku, kau salin balik nota ni 1 sampai 11. Siapa suruh tak ada buku kan? Belilah. Kena beli. Salin balik. Cari bagi masa 6 hari 7 hari untuk dapatkan buku. Kena settlekan. Ada lagi soalan? Tanya je. Jangan malu, jangan segan.
Okay, update sikit sebelum live class. Update sikit current status nombor berapa, semua komen. Respon jap. Nak tengok current status nombor 9. Oh, laju 9. Buat sampai nombor 8 je. Afnan, 8 je. 9 tu nanti kita cerita. Okay dah, tak apa. 7 lagi. 8 bagus. 7 lagi.
Jalan kerja kena tunjuk. Masa buat jangan sesekali tengok skema jawapan. Tak boleh. Tu akan jadi habits nanti. 8 lagi respon. Dah 8. Ramai dah 8, ramai 7. Lagi. Ada 18 orang. Yang respon ni berapa orang baru? Yang respon ni, yang tak respon ni cikgu anggap pensan. Ke tak ada buku? Tak ada buku. Kena dapatkan buku lah. 7. Ada lagi 2 minit. Last 2 minit So kita habis. 7 lagi. Okey, bagus. Okey. Nombor muka surat 17 ni minggu depan snapshot kat cikgu. Macam hari tu. Settlekan siap-siap sampai nombor 8. Snapshot saya nak tunjuk, saya nak tengok dia punya jalan kerja satu persatu step dia. So get ready lah, saya bagi tahu siap-siap. Tak ada surprise ni, saya bagi tahu siap-siap. Supaya semua orang get ready, tulis cantik-cantik. Sebab kena hantar cikgu nak tengok korang punya performance. Ke depan kena hantar. Sebab nak kena siapkan sampai muka surat 12 sampai nombor 12 tu. Okey, teruskan sikit lagi. 1 minit last. Dah siap kan? 8 soalan check balik. Pastikan soalan 1 sampai 8 betul. Confirm betul. Based on knowledge, based on nota yang saya tunjukkan. Okay. Ke surat 17 di. Yang ni lah, yang sekarang ni. Minggu depan hantar. Get ready. Buku tu beli kat mana? Kedai buku. Cari buku Galus tingkatan 2. Dia warna hijau. Galus. Cikgu saya nak cepat. Okey Adi 2110. Beres. 1 minit last. 1 minit baru berkira. Alah, berkira. Main game tak berkira pula. 1 minit baru berkira cikgu. Kelas ganti boleh tak? Kita buat pada hari Rabu depan. Boleh tak? Boleh tak boleh? Tanya je dulu ni. Boleh tak boleh? Kelas ganti yang minggu lepas. Tak tahu ada koko ke tak Ustaz. Koko curriculum. How about hari Isnin? Isnin boleh kot. Okay, Isnin boleh. Yang lain macam mana? Isnin. Ataupun Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Pilihlah. Jumaat cikgu. Jumaat Okey Jumaat ya. InsyaAllah. Yang minggu lepas punya kan, yang cikgu ni dapat baby kan. Cikgu tak sempat lah cikgu uruskan ni kan. Isteri tu. Jumaat pukul berapa? Sampai macam biasa. 5 sampai 6. InsyaAllah Blok Blok masa Jumaat. Cuti kan. Lepas tu kan 10 hari kan. Betul tak? Cuti kan. Cuti sekolah kan. Cuti sekolah. Cikgu buat bengkel. So siapa yang nak cover tingkatan 2, 1, eloklah masuk bengkel tu. Untuk preparation periksa terus. InsyaAllah jumpa minggu depan. Hari Jumaat and then sambung hari Sabtu. Jumaat tu kelas ganti. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum sama-sama. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam.